Semua, Assalamualaikum. Selamat datang kat channel saya. Okey, siapa dekat luar sana tu dia seorang ibu dan masih menyusukan anak. Saya kan. Okey, korang pun tahulah menyusui adalah satu pengalaman dan perasaan yang sangat indah dan bahagia sangat untuk kita sebagai ibu dan juga untuk anak lah. Okey, banyak manfaat dia kita menyusukan bayi. Dan yang paling penting dapat juga pahala, insya-Allah. Amin. Kadang-kadang sepanjang tempoh menyusukan ni pasti kita akan ada lalui pengalaman, fasa dan masalah dalam sepanjang tempoh penyusuan ni. So hari ni saya nak share pengalaman saya sendiri dan juga masalah yang mungkin kita boleh hadapi dalam menjalani sepanjang breastfeeding journey ni. Kalau korang nak tahu apa dia pengalaman saya tu dan juga masalah-masalah yang mungkin akan berlaku, okey, korang kena tengok video ni sampai habis. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita check it out. Masalah pertama yang kita akan alami dan saya percaya memang ramai sangat ibu yang akan ada masalah yang sama adalah susu drop ataupun susu kurang. Susu drop ni akan berlaku apabila ada perubahan hormon. Contohnya macam kita period akan drop lah, ataupun satu lagi kita tengah ada masalah ataupun kita stres. Bila berlakunya susu drop ni, apa yang kita boleh buat? Bagi saya sendiri, saya akan buat power pumping. So apa dia power pumping ni kan? Korang boleh tengok video saya sebelum ni sebab saya ada jelaskan juga power pumping tu apa. So memang power pumping ni berkesan, memang ajaib sangat untuk kita boleh increasekan balik, untuk kita banyakkan balik, untuk kita meriahkan balik susu badan. Okey, so korang boleh tengoklah video power pumping saya tu. Nanti saya akan sertakan link dekat box description. Yang kedua yang ramai juga orang boleh kena adalah bengkak susu. So korang pun tahu menyusu ni adalah konsep demand dan supply. Apa yang permintaan baby, dan itulah yang akan kita punya hormon susu akan supplykan untuk baby kita. So bila ada tak balance kat situ, tu yang berlakunya bengkak susu. Bengkak susu ni akan menyebabkan korang punya breast tu bengkak lah, keras sebab ada susu dalam tu dan rasa sakit juga. So bila kita tersentuh sikit je memang akan rasa sakit. Sometimes ada rasa macam panas juga dekat kawasan breast tu sebab dia terlalu penuh tau. Apa yang saya sendiri buat kalau bengkak susu ni, saya tuam dulu dengan air sejuk sebab untuk nak hilangkan rasa sakit tu lah. Okey, lepas dah tuam sejuk, kita tuam panas. Jangan guna air panas tau, guna air suam lah, ataupun korang masa mandi tu korang siramkan air yang suam-suam tu dekat bahagian breast untuk nak bagi lancarkan dia punya saluran susu tu. Settle, tuam panas, korang boleh perah guna tangan tau, jangan guna pump. Perah guna tangan untuk lancarkan dia punya susu dan keluarkan susu yang ada. Sebab kalau kita pakai tangan, kita boleh rasa dia punya saluran susu. Nombor 3 adalah susu tersumbat. So susu tersumbat ni apabila ada saluran susu tersumbat tu akan menyebabkan kita punya susu tu tak boleh keluar dengan lancar. Sebab tu bila kita pump ataupun kita susukan anak kita, dia hanya keluar sikit. So sebenarnya dia lebih kurang macam bengkak susu juga, tapi cuma kita punya breast tu rasa lembut, dia tak keras. Tapi dia rasa sakit juga, cuma dia tak semacam seperti bengkak susu. So cara nak lancarkan susu tu sama juga, korang buat tuam panas tu dekat kita punya breast. Ada petua orang tua-tua, korang pakai sikat tau, sikat just macam alirkan ke bawah untuk lancarkan dia. Tersumbat ni kalau kita tak lancarkan dia ataupun kita tak kawal, akan boleh menyebabkan jangkitan dekat dalam, dan yang paling teruk nanti dia boleh bernanah. So bila dah bernanah ni memang bahaya. So cepat-cepatlah jumpa doktor kalau memang dah keluar nanah dengan susu kita ni. Masalah nombor 4 adalah oversupply ataupun susu terlalu banyak.
Okey, bukan susu kurang je menjadi masalah, susu terlebih banyak pun menjadi masalah bagi ibu-ibu yang menyusukan anak ni. Kadang-kadang sampai bila pakai breast pad tu, dah boleh jadi pau dah kita punya breast pad tu, dah sampai basah-basah baju, sampai melekit-lekit kita punya badan. Supply ni sama juga sebenarnya, dia ketidakseimbangan antara demand dengan supply. So supply kita ni terlalu lebih, melebihi apa yang baby minta untuk kita punya susu. Apa yang kita boleh buat kalau kita over supply kita punya susu? Okey, korang boleh jarakkan korang punya jadual pump tu. Contoh kalau korang pump 3 jam sekali kan, so korang boleh gapkan 4 jam sekali. So bila nampak dah macam okey sikit, korang boleh gapkan 5 jam pula. Itu dia punya teknik. Tapi jangan cara mengejut, dia kena slow. Dalam tempoh korang punya penjarakan jadual pump tu, mesti akan ada bengkak sikit lah. Tapi dia boleh kawal lagi. Jangan sampai jadinya bengkak susu yang memudaratkan tu, yang memang sakit. Okey, masalah seterusnya adalah puting melecet ataupun puting luka. Ini berlaku apabila baby hisap kita punya breast dengan lekapan yang tak betul, ataupun baby tak pandai nak lashkan dia punya mulut dengan kita punya breast. Kalau baby tak pandai lash pun boleh menyebabkan susu kita akan tersumbat macam yang saya cakap. Okey, seterusnya kalau puting luka ni pun boleh berlaku apabila kita salah pilih corong untuk kita punya pump. Puting luka ni memang sangat menyakitkan dan boleh buat kita stress dan down juga. So macam saya, kalau sebelah kanan luka, ataupun saya just bagi baby direct sebelah kiri, dan jangan pump ataupun jangan bagi baby menyusulah, perah pakai tangan. Sebab make sure susu kita, payudara still kena kosong juga. Pun korang boleh beli krim dekat farmasi untuk puting yang luka tu lah. Tapi macam saya, selalu saya just sapu dengan kita punya air susu, ataupun biar je baik sendiri. Okey, itu serba sedikit pengalaman sendiri dan juga mungkin antara masalah-masalah yang korang pun alami untuk ibu-ibu yang menyusukan anak. Semoga video saya kali ini dapat memberi manfaat kat korang, dapat info kat korang tentang masalah-masalah yang mungkin kita akan hadapi sepanjang dalam tempoh penyusuan ibu. Dan kalau korang suka video saya ni, korang boleh like, komen, share video ni supaya dia pun memberi juga manfaat kepada orang lain yang tak tahu dan nak belajar tentang penyusuan. Dan kalau korang suka video kali ni, jangan lupa like, komen, share video ni banyak-banyak supaya yang lain pun yang kat luar tu pun boleh tahu tentang video saya kali ni. Dan saya harap korang subscribe saya punya channel supaya saya dapat lagi bersemangat buat video-video mungkin tentang pasal ilmu penyusuan lagi. Dan kalau korang ada pertanyaan, korang boleh komen juga kat bawah, ataupun korang ada request nak saya bahas pasal apa, insyaAllah saya akan bahas di next video. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.